Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua. Okey, minggu ini kita teruskan dengan pendidikan jasmani dan kesihatan bagi mata pelajaran yang bagi tingkatan 3. Okey. Minggu ini kemahiran yang kita akan lihat dan permainannya adalah permainan tenis. Okey. Baik, bagi standard kandungan yang akan kita lihat pada hari ini. Yang pertama iaitu bagaimana untuk kita melakukan kemahiran asas tenis dengan lakuan yang betul. Yang kedua, kita akan mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan juga prinsip mekanik dalam permainan tenis ataupun dalam kemahiran tenis. Kemudian mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Kemudian berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti dan juga memahami serta mengaplikasi etika dalam sukan semasa melakukan aktiviti fizikal. Okey, untuk kali ini kita hanya dapat melakukan secara teori terlebih dahulu. Apabila kita kembali ke sekolah, kita dapat melakukannya secara fizikal. Secara kemahiran-kemahiran ini dapat dilakukan dengan lebih baiklah. Okey, baik. Sedikit pengenalan kepada tenis. Tenis, ia adalah merupakan satu permainan kategori jaring yang boleh dikaitkan dengan acara perseorangan dan juga bergu. Ia boleh dimainkan secara perseorangan dan juga bergu, dua orang bagi satu-satu pasukan. Okey. Permainan tenis ini juga merupakan satu permainan yang memerlukan seseorang itu menguasai kemahiran bagi memainkannya. Antaranya adalah kemahiran servis, memukul, volley, lob dan juga smash ataupun smashy. Okay, permainan ini mempunyai satu sistem kiraan mata yang agak unik. Okay, bagaimana ia dikira? Kiraan mata dalam sesuatu set adalah love, kosong, 15. Okay, kemudian jika dapat poin yang seterusnya akan menjadi 30. Okay, dan jika dapat poin yang seterusnya akan jadi 40 dan game akan ditamatkan. Biasanya satu set itu terdiri daripada 6 game. Okay, itu baru satu set. Dan itu yang akan bagi kita untuk memenangi bagi satu-satu perlawanan. Seseorang pemain itu perlu ataupun memerlukan kemenangan 2 daripada 3 set ataupun 3 daripada 5 set, iaitu bergantung kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Okey, kita nak lihat juga sedikit sejarah dan juga perkembangan yang berkaitan dengan permainan tenis. Di sini terdapat beberapa pendapat yang boleh kita kaitkan dengan asal usul permainan tenis itu sendiri. Ada yang menyatakan ianya berasal daripada negara Perancis pada kurun ke-11, yang dikenali sebagai jeu de paume ataupun yang bermakna main dengan tapak tangan. Bola yang digunakan ialah kulit kambing biri-biri yang digumpal dan bola mesti melepasi tali seperti jaring permainan badminton. Ada pula yang mengatakan ia berasal daripada England pada kurun ke-19 dan dimainkan oleh orang-orang atasan yang ataupun mereka ni dikenali sebagai real tennis ataupun royal tennis. Walau bagaimanapun, Major W.C. Wingfield, iaitu seorang pegawai tentera British, telah mengubah suai dan mengasaskan permainan ini berdasarkan kepada real tennis yang dimainkan di gelanggang rumput, manakala penggunaan raket seperti raket badminton dan juga jaring setinggi 2.13 meter. Dari tarikh ataupun tahun 1874 inilah tenis akan semakin terus berkembang dan popular sehingga kini.
Okey. Baik, sedikit perkembangan yang dapat kita lihat. Sekitar tahun 1877, kejohanan tenis Wimbledon diadakan di atas gelanggang rumput. 1878, servis overhead mula diperkenalkan. Pada tahun 1900, pertandingan Piala Davis, iaitu dilakukan pertandingan antara negara, mula diperkenalkan. Sekitar tahun 1913, penumbuhan International Lawn Tennis Federation. Kemudian 1926, kejohanan pertama tenis profesional di Madison Square, New York. Pada tahun 1969, rekod perlawanan paling lama pernah dimainkan, iaitu selama 5 jam 12 minit di antara P. Gonzalez dari Amerika dan C. Passarell di dalam 112 game, permainan yang panjang. Kemudian 1970, sistem kiraan tie break mula diperkenalkan bagi menghadkan perlawanan itu berlarutan, seperti yang berlaku pada tahun 1969, iaitu dimainkan sebanyak 112 game. Okey, di sini kita nak lihat gelanggang, garis-garis yang ada dalam gelanggang bagi permainan tenis. Yang di sini di belakang ni kita panggil sebagai tanda tengah. Yang di tengah ni dia sedikit garisan. Kemudian yang panjang di belakang ni kita panggil sebagai garis belakang. Okey, kemudian di tepi ini, okey, yang sepanjang ini kita panggil sebagai garis tepi bagi bergu, permainan secara berpasangan. Okey, akan dikira sehingga garisan ini. Bagi pemain perseorangan, garis tepi perseorangan akan dikira sehingga garis ini sahaja, lebih kecil, kerana pemainnya seorang dan bergu akan dikira sebagai garisan di sebelah luar. Okey, ini ada dipanggil sebagai ruang antara ataupun alley. Petak servis kanan, kemudian petak servis kiri. Okey, kemudian di tengahnya ada jaring, kemudian tiang jaring, garis servis tengah. Okey, baik. Ataupun berpandukan kepada buku teks yang terkini yang ada pada kamu. Okey, lebih kurang sama juga. Okey, yang dalam ni kita panggil sebagai garisan tepi perseorangan. Okey, yang di tengah ini garisan tengah servis dan tanda tengah. Ini pula garisan servis di sini. Okey, kedua-dua belah sama, tiada perbezaan. Okey, kemudian bahagian luar kita panggil sebagai garisan tepi bergu, dan saiznya ketinggian net 1.07 meter, iaitu tiang dia. Okey, ketinggian tiang 1.07 meter. Kemudian ketinggian net di bahagian tengah ni adalah 0.91 meter, rendah sedikit. Dan saiz di sini, saiz servis ini, garisan tengah servis ni, okey, garisan petak ini 6.40 meter. Okey, kemudian garisan lebar di belakangnya adalah 10.97 meter, dan garisan panjang bagi keseluruhan gelanggang adalah 23.77 meter. Kemudian garisan bergu di luar ni, perbezaan garisan antara yang kita panggilkan tadi adalah 1.37 meter. Peralatan lain yang diperlukan adalah raket tenis dan juga bola tenis. Okey, baik. Di sini adalah beberapa teknik kemahiran asas dahulu. Bagaimana untuk kita mula memainkan permainan tenis. Okey, cara memegang raket tenis adalah seperti ini. Dapat dilihat di dalam gambar, seperti kamu memegang genggaman, pemegang raket tersebut. Okey, kamu boleh lihat daripada gambar rajah yang pertama. Okey, kemudian gambar rajah yang kedua, cara memegang yang kedua, iaitu yang pertama tadi adalah gaya pegangan untuk pukulan pepat. Okey, baik. Kemudian gaya pegangan yang kedua ni adalah untuk pukulan kilas. Manakala
kawalan kaki dan juga keadaan untuk bersedia. Ini adalah keadaan bagaimana untuk kita berdiri dengan keadaan bersedia. Okey, kemudian pergerakan ini adalah keadaan untuk bersedia bagi melakukan pukulan kilas. Manakala keadaan seperti ini adalah untuk melakukan pukulan pepat ataupun forehand. Okey, terdapat beberapa jenis pukulan pukulan pepat. Sebenarnya adalah follow through dia. Okey, ansur maju dia. Berdiri kemudian menghayunkan sehingga bola sampai dan memukul semula. Ini kedudukan bagi bagaimana keadaan badan, pergerakan kaki dan tangan bagi melakukan pukulan kilas ataupun backhand drive. Tadi forehand drive. Okey, kemudian pukulan kilas dan pepat bagi kedua belah tangan dengan memegang raket menggunakan kedua-dua belah tangan. Bagaimana untuk memegang? Okey, ini gambar raja ini merujuk kepada bagaimana kita memegang raket itu bagi memukul dengan menggunakan kedua-dua belah tangan. Okey, ini adalah keadaan bagaimana keadaan bersedia untuk melakukan pukulan kilas bagi menggunakan kedua belah tangan. Okey, kemudian bagi melakukan servis. Ini adalah cara yang pertama. Bola 2 biji. 2 biji bola. Ini cara memegang dia bagaimana? Okey, jika pegang dengan sebiji bola, okey, begini kedudukan tangan tersebut. Kedudukan bola ketika diservis, iaitu bola perlu berada di atas kepala dan hayunan raket dilakukan seperti gambar raja ini. Okey, kamu akan melambungkan bola tinggi sedikit daripada paras kepala. Kamu melihat bola tersebut, kemudian mula menghayunkan raket sehingga dapat melakukan servis dengan sempurna. Pergerakan secara turutan bagaimana untuk melakukan servis. Okey. Kemudian pukulan sangga ataupun kita panggil sebagai volley. Okey, kedudukannya seperti ini, berdiri dalam keadaan bersedia apabila bola sampai dan melakukan pukulan volley. Ini adalah pukulan volley bagi kedudukan volley kilas. Melihat kedudukan bola di mana arah bola tersebut, berdiri dalam keadaan sedia, hayunkan bola sehingga dapat memukul bola tersebut. Okey, kemudian jenis pukulan volley iaitu volley rendah. Dalam keadaan yang rendah kita melakukan volley. Kemudian volley tinggi. Okey, kedudukannya seperti ini. Okey, gambar raja yang pertama, lihat pada bola tersebut, kemudian melakukan pukulan sehingga dapat memulangkan semula bola tersebut kepada pihak lawan. Kemudian volley bersudut ataupun placing volley. Kedudukannya seperti ini. Gambar raja pertama bersedia, kemudian memukul dan bersedia kembalilah apabila telah memukul bola tersebut. Okey, kemudian pukulan rejaman ataupun smashing. Pusingan bahu ke arah bola. Kemudian mata memandang ke arah bola yang hendak datang tersebut kepada kamu. Kemudian raket pastikan sampai ke paras bawah paras bahu. Kemudian melakukan smash dengan tepat. Kemudian follow through dia, ikut lajak kepada kedudukan smash tadi. Okey, baik. Ini adalah beberapa cadangan latihan kemahiran bagi kita membiasakan diri dengan pegangan raket dan bola tenis, iaitu genggaman raket sambil mengawal bola. Kamu boleh melambung bola bertubi-tubi dengan memukul secara pepat ataupun kilas, sama ada setempat, kamu boleh berjalan ataupun juga boleh berlari. Kamu boleh melambung bola berselang-seli dengan pukulan pepat atau kilas sambil berjalan, berlari atau secara setempat. Melantun bola bertubi-tubi sama ada secara pepat atau kilas. Melantun dan mengetuk bola dengan bahagian bingkai dengan secara bertubi-tubi. Okey, itu tadi adalah sedikit maklumat tambahan kepada kita. Kemudian berdasarkan kepada buku teks, okey, kita kembali kepada buku teks. Dynamic stroke, iaitu kemahiran pukulan pepat, forehand tadi, dan juga
pukulan kilas. Okey, ini adalah dua kemahiran asas dalam permainan tenis, iaitu seorang pemain yang bertangan dominan kanan akan melangkah ke kiri dan memukul bola pada sebelah kanan badan. Manakala pemain yang mempunyai tangan kirinya dominan akan melakukan secara sebaliknya. Oleh sebab kerana kemahiran pukulan pepat merupakan satu pukulan yang semula jadi, maka ramai pemain menggunakan kemahiran ini berbanding dengan jenis pukulan-pukulan yang lain. Kemahiran pukulan kilas pula dilakukan dari sisi bertentangan dengan kemahiran pukulan pepat. Bagi kedua-dua jenis kemahiran ini biasanya digunakan untuk pukulan rally dari garisan belakang gelanggang dengan tujuan untuk mematikan langkah pihak lawan, kemudian mengutip mata kemenangan. Okey, baik. Di sini adalah cara bermain. Bagaimana untuk bermain, berlatih dengan melakukan pukulan-pukulan seperti ini. Gambar rajah ini pula merujuk kepada ansur-ansur maju yang boleh dilakukan bagi pukulan pepat yang pertama. Okey, berdiri dalam keadaan sedia, menghayunkan raket, memukul bola dan follow through yang terakhir lah. Okey, kemudian pukulan kilas, bersedia dengan raket, memukul bola, kemudian follow through sehingga yang terakhir, ansur maju yang terakhir. Okey, bagi cara bermain ni kita dapat praktikan apabila kita dapat melakukannya secara bersemuka nanti. Okey, baik. Kemudian sedikit info tambahan kepada kita. 4 pertandingan utama yang dikenali sebagai Grand Slam. Okey, yang pertama adalah pertandingan terbuka Australia. Jenis gelanggangnya adalah permukaan yang keras, gelanggang keras. Kemudian terbuka Perancis menggunakan permukaan tanah liat, gelanggangnya. Kemudian terbuka Wimbledon menggunakan gelanggang berrumput. Terbuka Amerika Syarikat juga sama seperti Australia, menggunakan gelanggang yang keras. Okey, baik. Yang seterusnya bagi melakukan servis. Okey, servis pula ialah aksi permulaan bagi permainan tenis yang perlu dikuasai dengan baik, kerana ia akan memulakan permainan. Oleh itu kita perlu kuasai kemahiran ini sebaik yang mungkin. Pemain-pemain yang melakukan aksi seperti ini akan dipanggil sebagai server, dan pemain yang berada di bahagian gelanggang bertentangan akan dipanggil sebagai receiver. Orang yang melakukan servis akan dipanggil sebagai server. Bagi pihak lawan pula yang akan menerima servis tersebut akan dipanggil sebagai receiver. Okey, servis yang baik boleh dilakukan dengan posisi pemain, genggaman raket dan lambungan bola yang betul. Kamu boleh lihatlah cara bagaimana untuk bermain dalam keadaan yang sebenar. Okey, ini juga boleh kita praktikkan nanti dalam keadaan bersemuka nanti. Okey, ini adalah gambar kepada ansur maju yang boleh dilakukan dalam melakukan kemahiran servis. Okey, bersedia dengan bola, kemudian menghayunkan sedikit bola ke atas, menghayunkan raket dan memukul bola tersebut dalam keadaan yang sesuai, dengan selesa dan keadaan yang seterusnya. Okey, baik. Sedikit info tambahan lagi. Secara umumnya pemain boleh menggunakan servis atas kepala ataupun kita panggil sebagai overhead serve, ataupun servis bawah lengan, underhand serve. Okey, pemain pada masa kini akan menggunakan gabungan bagi flat serve, slice serve dan kick serve yang terdapat dalam servis atas kepala. Servis bawah lengan jarang digunakan, tetapi ia digalakkan untuk pemain kanak-kanak ataupun mereka yang baru belajar, sehinggalah mereka ini mampu berupaya dan selesa untuk melakukan servis atas kepala. Okey, baik. Yang seterusnya dynamic volley
Okey, pukulan voli pepat ataupun pukulan voli kilas. Okey, ini adalah kemahiran yang digunakan oleh pemain dengan tolakan pendek tanpa ayunan raket ke belakang pada bola yang belum melantun ke tanah. Okey, ini adalah tujuan dia adalah untuk mewujudkan tekanan kepada pemain lawan. Kemudian pukulan voli sering dilakukan berdekatan dengan jaring dan merupakan satu strategi bagi menyerang pihak lawan. Walau bagaimanapun, pukulan voli ini juga boleh dilakukan jika pemain berada di tengah gelanggang atau di garisan belakang gelanggang. Ini semua bergantung kepada keadaan dalam permainan tersebut, dalam situasi permainan tersebut. Okey, ini bagi melakukan voli pepat, forehand. Okey, ini adalah bagi voli kilas, backhand. Okey, ini kedudukan dia lah, pukulan voli pepat secara berhadapan bagi hadapan tangan muka raket tersebut. Kemudian voli kilas permukaan belakang raket. Kan, kemudian cara bermain dia, ini kamu boleh lihat di sini bagaimana untuk bermain latihan-latihan yang dapat dilakukan dalam dynamic volley. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya melakukan dynamic lob. Pukulan lob pepat ataupun lob kilas. Okey, ini pula kemahiran tambahan kepada pemain. Kemahiran ini boleh digunakan sebagai satu strategi untuk menyerang dan juga strategi untuk bertahan. Pukulan lob kebiasaannya dilakukan di kawasan gelanggang bagi pihak lawan supaya menyukarkan untuk pemain lawan bertindak balas secara smashy ataupun pukulan-pukulan yang lain. Dia lebih menyusahkan pihak lawan untuk membalas pukulan yang dilakukan. Okey, ini adalah dia punya gambar ansur maju, lob pepat dan juga lob kilas. Okey, gambar yang pertama bersedia kemudian memukul bola tersebut. Lob ini adalah pukulan yang dilakukan bola dihantar dengan lebih tinggi. Okey, lebih tinggi ke gelanggang pihak lawan. Okey, sama juga dengan lob kilas. Bola tersebut dihantar dengan ketinggian yang lebih tinggi lah daripada biasa. Okey. Okey, kemudian melakukan dynamic smash. Okey, kemahiran smash secara lazimnya dilakukan berhampiran apabila seorang pemain itu berada berhampiran dengan jaring ataupun berada di tengah-tengah gelanggang dan memberi kelebihan untuk mendapatkan mata. Okey, oleh disebabkan itu kemahiran ini memerlukan pemasaan teknik dan juga kekuatan yang betul. Masa yang tepat, teknik yang betul dan kekuatan yang paling baiklah bagi mematikan bola tersebut dan mendapat mata. Okey, ini adalah gambar yang dapat dilihat. Gambar pertama, sedia untuk melakukan smash, menghayun raket. Apabila bola sampai dalam ketinggian yang sesuai, hayunkan raket dengan sekuat-kuatnya dengan teknik yang betul dan masa yang tepat. Disebabkan itu ketiga-tiga gabungan masa, teknik dan kekuatan yang betul dapat menghasilkan mata lah kepada pemain yang melakukannya. Okey, baik. Kemudian sedikit tambahan, info tambahan, genggaman, jenis-jenis genggaman yang ada dalam memegang raket tenis. Genggaman pepat timuran, genggaman kilas timuran dan juga genggaman continental. Okey. Okey, itu pembelajaran yang dapat kita lihat bagi sesi untuk hari ini. Saya harap kamu dapat menjawab kuis yang disediakan pada Google Classroom yang telah disediakan dan juga video-video teknik-teknik bagi melakukan kemahiran tersebut saya akan sertakan. Okey.